masjid lama lagi. Dia masjid baru ni, saya suka pergi semayang di masjid yang jarang-jarang kita pergi atau tak pernah kita pergi. Okay. Kalau boleh lagi banyak masjid kita semayang lagi bagus, kerana masjid tu akan jadi saksi esok depan kita di akhirat. Okay. Sebab tu bila kita semayang fardu, sunat kita semayang ni pindah-pindah tempat. Okay. Semayang sunat tempat lain, semayang fardu tempat lain, supaya dia menjadi saksi esok di akhirat. Sama juga tuan-tuan mari, tuan-tuan menyandar kat tiang-tiang, kena gili-gili tiang. Jangan booking tiang tu saja. Yang kedua, gili-gili orang, jangan dia je. Tiang ni tak banyak, masjid ni 2 tiang tengah. Semua tempat kita duduk ni jadi saksi esok di akhirat, insya-Allah. Sekalian, malam ni saya diminta untuk membahas sikit berhubung dengan ada kaitan pembinaan masjid dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sempena bulan Muharram. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah pertama ialah Kaabah. Atau muka bumi ni, bangunan pertama yang dibina ialah Kaabah. Walaupun kiblat umat Islam sebelum Kaabah ialah Masjid Al-Aqsa, tetapi bangunan pertama Kaabah. Ya. Dan Nabi SAW baginda sewaktu melakukan Isra' Mi'raj pun daripada masjid ke masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Daripada Masjid Haram pergi ke Masjid Aqsa. Bukan daripada pasar raya ke pasar raya, bukan daripada rumah ke rumah, tapi daripada masjid ke masjid. Yang ketiga, bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang pertama yang Nabi buat ialah masjid. Nabi bina masjid dulu, ya. Itu Masjid Quba. Masjid Quba tu masjid pertama, bukan Masjid Nabi Madinah, bukan. Masjid Nabi Madinah tu Masjid Nabawi. Masjid yang pertama ialah Masjid Quba, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun usissa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah ayat 108. Maksudnya sesungguhnya masjid yang sejak hari pertama didirikan di atas dasar takwa, lebih layak bagimu ya Muhammad untuk mendirikan sembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang yang mensucikan dirinya, dan Allah menyertai orang yang mensucikan dirinya. Masjid itu dipanggil masjid takwa. Kenapa disebut Masjid Quba itu sebagai masjid takwa? Karena ada satu lagi Masjid Dirar sebelah Masjid Takwa tu, sebelah Masjid Quba tu. Sekarang ni tak ada dah, zaman Nabi. Ada satu lagi masjid, bentuk masjid, design masjid, pattern masjid, tapi disebut Dirar. Sebenarnya bukan masjid. Sebenarnya puak-puak munafik di Madinah membina satu bangunan bentuk masjid, sebenarnya kubu, bagi puak-puak yang menentang Nabi daripada luar, berkubu di situ sebelum menyerang Madinah. Abdullah bin Sabah, ketua munafik, membina bangunan masjid tersebut, Masjid Dirar. Yang tadi Masjid Taqwa, ini Masjid Dirar. Setelah siap membina masjid tersebut, dijemput Nabi di resmi masjid itu. Ya. Nabi minta dia resmi. Ya. Tetapi sewaktu Nabi SAW melangkah keluar, Allah Ta'ala waktu ayat Quran. Ya. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendapat berita bahawa masjid itu sebenarnya bukan masjid, kubu untuk menentang Islam, pengkalan untuk menentang Islam.
Lalu Sayyidina Umar melarang Nabi SAW, jangan pergi ya Rasulullah. Allah Ta'ala waktu ayat Quran, kemudian Nabi mengarahkan para sahabat pergi runtuh masjid tersebut. Lalu masjid Dirar tadi dirobohkan hingga tinggal, tak ada tinggal apa, rata dengan tanah, sikit pun tak ada. Diperintah oleh Nabi SAW, diperintah oleh Allah Ta'ala supaya masjid tadi dirobohkan. Dua, satu dipanggil Masjid Taqwa, yang kedua dipanggil Masjid Dirar. Tujuan pembinaan Masjid Taqwa ialah mendekatkan manusia dengan Allah. Tujuan dibina Masjid Dirar, pengkalan bagi musuh untuk menyerang Islam. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi runtuhkan masjid tersebut. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba hari ni, tampak Masjid Dirar dikatakan qila, berdepan dengan tangga naik, sebelah kanan sikit dia ada satu wadi, satu lembah, tapi tak jauh, tak jauh. Asal situ dulu waktu saya pergi tahun 80-an ada kubur, perkuburan. Hari ni tak ada dah, mungkin dipindah tempat lain. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW membina masjid. Dia ada 5 asas. Hijrah Nabi 5 asas. Yang pertama, bina masjid. Sampai-sampai Nabi buat masjid dulu. Perlunya umat Islam ada tempat untuk kita bincang, duduk, runding, bertemu, dan disebut masjid. Kenapa Nabi tak buat balai raya? Kenapa Nabi tak buat tempat lain? Nabi buat masjid. Padahal boleh dia buat dewan ke, dewan ramai, ataupun buat balai raya ke. Tak, Nabi ni masjid. Masjid untuk orang Islam, dewan ramai untuk semua orang. Masjid dulu. Sebelum kita fikir orang lain, kita fikir kita dulu. Sebelum kita beli barang orang lain, beli barang kita dulu. Boykot ke? Bukan boykot, tak beli, utamakan. Yang kedua, satukan umat Islam. Agenda kedua Nabi bersama agenda mempersaudarakan orang Islam. Muhajirin dengan Ansar dipersaudarakan. Aus dengan Khazraj, balah lama, ratus tahun, dipersaudarakan. Satukan orang Islam dulu. Orang Islam perlu disatukan dulu. Yahudi, Kristian, macam-macam agama lain tu kemudian. Orang Islam ni sebagai tapak, bina asas orang Islam dulu. Yang kedua. Yang ketiga, baru Nabi mengadakan perjanjian dengan non-Muslim. Nabi bertemu dengan ketua-ketua kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, kabilah-kabilah lain. Nabi bertemu mereka dan Nabi mengadakan perjanjian. Ada yang setuju bersama Nabi, ada yang tak setuju. Ada yang setuju untuk bersama dengan Nabi, tapi tidak bersedia menyokong kalau musuh mari serang, dia tak akan pertahan. Macam-macam. Yang kelima, Nabi SAW membina kekuatan pertahanan tentera. Baru bina tentera supaya Madinah ini menjadi satu negara yang ada tentera yang menjaganya. Membina kekuatan tentera sebab musuh mari menyerang. Semua musuh mari serang, bukan Nabi serang. Dalam sejarah Islam, musuh mari menyerang Islam. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semua ni peperangan yang musuh mari menyerang Nabi SAW di Madinah. Jadi di antara asas dalam banyak-banyak benda, bina masjid. Dan masjid dibina di atas sebidang tanah milik seorang anak yatim. Nabi Madinah tu asalnya Nabi SAW berhenti, unta dia berhenti di situ. Ditanya, tanah siapa ini? Dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah,
tanah anak yatim. Nabi kata, aku cadang untuk membelinya. Kata penjaganya, tak apa Rasulullah, ambillah, dia wakaf. Nabi kata, aku nak bayar. Nabi membeli tanah tersebut, dan tanah itulah Nabi bina masjid. Jarak di antara masjid Nabi Madinah dengan masjid Quba ni tak jauh mana lah. Tapi Nabi sentiasa ulang alik ke Quba. Bahkan ada hadis pun, sesiapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia pergi ke masjid Quba dan sembahyang 2 rakaat, dia mendapat haji dan umrah yang mabrur. Dapat fadilat haji dan umrah yang mabrur. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, Nabi SAW memerintahkan agar membangunkan amara bil bana'in al-masajid wa amara biha an tunazzafa wa tutayyaba. Nabi SAW mengarahkan supaya membangunkan masjid, dan baginda memerintahkan agar tempat itu dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Menurut hadis riwayat daripada Abu Daud, Nabi SAW pernah memerintahkan kami membuat tempat sujud, iaitu tempat rumah ibadah di rumah-rumah kami, memperindahkan bangunannya dan membersihkannya. Ketika Umar Al-Khattab menjadi khalifah, duduk di atas mimbar untuk berkhutbah, lalu puteranya Abdullah mengasapi masjid dengan pedupaan, yakni wangi-wangian yang harum, yang berbau harum. Hadis ini menunjukkan pada kita, Nabi suruh kita di rumah ni dia ada tempat semayang. Di rumah kita kena ada tempat yang kita khusus buat semayang, bilik semayang ke ataupun ruang yang kita semayang. Kalau kita buat bilik semayang sebagai bilik khusus untuk semayang, mengambil hadis Nabi SAW, Nabi suruh wangikan bilik tersebut, jaga kebersihannya. Pernah satu hari Nabi masuk ke masjid, ada seorang tua. Nabi tengok dia ni duduk cuci bersih masjid. Dia ni jaga sapu kebersihan masjid, jaga kebersihan masjid. Satu hari lain, Nabi masuk ke masjid, Nabi tengok dia tak ada. Orang tua tak ada. Nabi tanya, ke mana pakcik yang tua tu? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, dia baru meninggal dunia. Dia meninggal dunia Rasulullah. Nabi kata, kenapa kamu tak beritahu aku dia dah meninggal dunia? Tuan-tuan tahu, Nabi keluar pada masjid, Nabi pergi kat kubur dia, Nabi doa di atas kubur. Penghormatan Nabi kepada orang yang menjaga masjid, menjaga kebersihan masjid. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang boleh memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah. Dan hadis lain Nabi kata, kalau kamu tengok ada orang yang berjalan pada malam yang gelap ke masjid, bersaksilah kamu, dia akan dapat cahaya besok di hari akhirat. Hadis lain Nabi sebut, mafhum, kalau kamu tengok ada orang berulang alik ke masjid, bersaksilah kamu terhadap iman orang ni. Orang yang orang beriman dengan Allah Ta'ala. Makmur rumah Allah ni dalam hadis disebut ialah orang yang mendirikan sembahyang di masjid. Itu orang yang memakmurkan rumah Allah. Nabi Allah tak sebut 5. Pertama, dia beriman dengan Allah. Orang yang boleh makmur rumah Allah ni orang beriman dengan Allah. Dia tak kata jawatan kuasa masjid tak. Dia tak kata orang yang rumah dekat masjid tak. Kadang-kadang kita pergi, Allah seronoknya orang duduk Mekah seronoknya orang duduk Mekah, boleh sembahyang Masjid Haram, boleh iktikaf Masjid Haram. Kita kata tuan-tuan, berapa ramai orang yang duduk tepi Masjid Haram tak sembahyang pun di Masjid Haram. Macam kita lah datang rumah kawan kita, rumah dekat masjid, oh beruntung betul kau rumah dekat masjid, seronok betul, boleh sembahyang. Tak, sembahyang di rumah juga.
Satu hari saya kebetulan naik bas daripada Jeddah pergi ke Madinah. Ya. Jadi driver bas dia mengadu, dia penat. Dia kata, saya pagi tadi bawa orang daripada Mekah pergi Madinah. Madinah balik semula ke Mekah. Ya. Kemudian ambil awak pula pergi Madinah. Lepas tu patah balik semula. Saya tanya dia berapa kali balik Madinah. Oh, banyak kali. Kadang 3 kali sehari pergi Madinah. Saya tanya dia, kamu lalik di Madinah ni berapa kali pergi ziarah makam Nabi SAW? Dia angkat tangan. Ya akhi, saya sekali pun tak pergi lagi. Sekali pun tak pergi lagi ziarah makam Nabi SAW. Masya Allah. Satu pagi saya turun daripada hotel, penjaga hotel duduk tidur. Saya kejut dia, mari sembahyang subuh. Hotel dia dengan Masjid Haram dekat tu kan. Puas kejut dia, bangun-bangun. Saya balik sembahyang, duduk tidur lagi. Ya. Jangan kita anggap dia beruntunglah orang dekat masjid lah. Tak mesti. Rumah Abu Lahab tu tepi masjid tu kan. Kalau tuan-tuan tengok surat beranak Abu Lahab, tempat lahir Mekah, tempat lahir Masjid Haram. Tapak rumah Abu Lahab sekarang ni jadi tandas, tanah awam. Itu tapak rumah dekat sebelah makam, sebelah maulid Nabi SAW. Ya. Rumah Sayyidina Abu Bakar di sebalik tu, dekat Hilton. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar sedih. Dekat je. Ya. Sebab tu Allah kata yang boleh memakmur ke rumah Allah yang pertama ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena beza. Agama lain tuan-tuan, agama lain. Tuan-tuan boleh tengok. Ya. Di negara kita, hatta di barat sekalipun, gereja-gereja kosong. Hari ni gereja rumah ibadah lain kosong. Ya. Bahkan kalau di England, ini sahabat-sahabat kita belajar sana lebih arif. Ya. Berapa puluh gereja yang dijual kepada orang Islam. Kosong, tak ada orang tu kan. Saya dulu lah kebetulan kawan-kawan ajak pergi musim, ya, musim cuti, ya, pergi program hujung-hujung tahun, musim Christmas. Ya. Kadang-kadang pagi Christmas tu ajak kawan jom pusing saja nak tengok, ya, macam mana masyarakat Kristian menyambut semayang raya lah, semayang raya. Kosong tuan, gereja-gereja kosong, tak ada orang. Ya. Anak kita belajar di Ireland, di Dublin tu, masjid besar tu asalnya gereja. Asal gereja. Orang Islam beli kongkok buat masjid. Berpuluh-puluh buah gereja di barat, tak ada orang duduk. Ya. Saya baru ni kebetulan ada program di Manchester. Ya. Anak-anak kita bawa sana. Ya. Di sebuah komplek besar tu kan. Semai Jumaat di dewan besar tu, kemudian pergi bertemu dengan pengurusi tentang kuasa masjid tersebut. Asalnya sekolah missionary Kristian, dibina tahun 1830. Besar, kompleks. Ada asrama, dewan makan, dewan kuliah semua. Ya. Hari ini sekolah missionary Kristian itu bertukar menjadi sebuah komplek Islam, komplek kebudayaan Islam. Ya. Kosong. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tak pelik bagaimana suasana yang berlaku ini, ya, menuntut kita orang Islam betul-betul menjadikan masjid ni sebagai pusat. Ya. Orang beriman dengan Allah Ta'ala memang tepat di masjid. Ya. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Ya. Di Spanyol dulu kan wilayah Islam. Ya. Kalau tuan-tuan pergi masjid di Cordoba, ya, menangis tu kan. Ya, masjid Cordoba ni kalau tuan masuk betul-betul macam masjid Nabi Madinah. Dia punya design dia, tiang-tiang dia, warna dia. Tapi sekarang jadi gereja, semua jadi gereja. Masjid itu boleh menampung 10,000 jemaah dalam satu waktu. Maknanya Spanyol yang 300 tahun orang Islam kuasai, hampir 800 tahun, boleh tumbang. Sekarang setiap petak tu, ya, jadi gereja kecuali bahagian mihrab.
Mihrab ni diikat tali sikit, ditinggal ayat Quran depan. Mihrab ni kita nampak masjid. Almarhum Tok Guni Aziz waktu melawat, dia seorang dia benarkan semayang dalam mihrab. Orang lain tak boleh, tak benar. Ya. Bertukar. Dulu Islam cuba lenyap di Sepanyol, tapi hari ni fenomena baru hari ni, Islam mula bangkit, masjid-masjid mula dibina balik. Alhamdulillah. Ya. Sampai di England dibuat peraturan tidak lagi dibenar, tak benar lagi gereja jual gereja kepada orang Islam. Dibuat peraturan. Pasal apa? Orang Islam beli buat masjid. Beli buat masjid. Ya. Akhirnya mereka tak benarkan. Tak boleh buat masjid. Ya. Nak beli buat rumah sewa tak apa, buat benda lain tak apa, tapi tak boleh buat masjid. Dicuba sekat. Sebab tu kalau kita lihat Nabi hikmah ilahi, boleh saja Nabi hijrah ke Madinah ambil bina pasar dulu. Tak, pasar nak bina kemudian. Anda sebut pasar tu nak pasar yang keempat nak bina pasar. Yang keempat ni bina pasar. Yang pertama ni masjid, yang kedua bersaudara kawan Islam, yang tiga perjanjian dengan non-Muslim, yang keempat bina pasar. Yang kelima bina tentera, kekuatan tentera Islam. Anda tengok, kalau kita lihat hijrah Nabi SAW ni, dalam banyak-banyak penting, pasar penting, ekonomi, tak, masjid dulu. Kerana masjid tu orang yang disebut sebagai ahlillah. Ahlillah dalam satu riwayat, orang yang ulama masjid disebut sebagai ahlillah. Hamba Allah, hamba bagi rumah Allah, pekerja bagi rumah Allah, bukan ahli Tuhan. Tuhan bukan sama dengan makhluk. Macam disebut Hizbullah, ala inna hizballah humul ghalibun. Hizbullah ni ialah golongan yang berjaya. Jadi dalam hadis Nabi disebut bahawa orang yang sentiasa ulang alik ini disebut sebagai ahlillah, orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam beberapa peringatan lain, dikaitkan bahawa masjid ini juga orang yang boleh makmur ialah orang yang mendirikan sembahyang. Yang ketiga, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Ada orang pelik, dia kata macam mana masjid, gereja ni tuan-tuan, kenapa tak ada orang makmur? Sebab kenapa jual? Gereja dijual sebab tak ada orang datang. Bil elektrik tak boleh bayar, cukai pintu tak boleh bayar, akhirnya jual. Kita lemah-lemah orang Islam, tak dengar lagi orang jual masjid. Di gereja ni padri duduk saja, tak ada orang, akhir jual. Sebab tu bila dalam satu persidangan dibahas, sekarang ni timbul satu fenomena, satu fenomena menakutkan dunia dengan Islam, Islamophobia. Tetapi bila dibahas, dikaji, diteliti, bagaimana kita nak susun bentuk masyarakat negara dunia ni. Mereka sedar apa yang sedang berlaku di barat sekarang, rosaknya akhlak, anak luar nikah yang ramai, tak jenayah tak boleh selesai. Tapi apa jalan keluar? Dia ada persidangan dia buat, akhir dia setuju balik semula kepada agama. Mereka setuju. Macam kita lah tuan-tuan terlibat dalam kaunselor di sekolah, di jabatan kerajaan. Bila bahas jenayah, masalah dadah ke, masalah bosian ke, masalah apa ke, salah satu puncanya jika agama. Bahaslah macam mana pun, banyak punca, salah satu mesti ada didikan agama. Barat pun sama. Cuma dia kata kita setuju balik pada agama, betul. Okey, sebab manusia ni ada roh, ada jasad. Roh ada makanan dia. Setuju balik pada agama, setuju. Agama apa? Baik. Dalam agama Kristian,
Yang paling baik dalam agama Kristian, siapa dia? Padri, rahib, pendeta-pendeta dalam agama Yahudi, padri baik. Bayangkan kalau semua orang nak baik, macam nak jadi macam padri. Hatta adat semua nak baik macam padri, hancur dunia ni tuan-tuan. Tak boleh. Ya. Semua niat jadi padri, rosak dunia ni. Ya. Pasal apa? Padri tak kahwin. Bayangkan kalau semua tak kahwin. Kaji agama Buddha, semua nak jadi macam Sami Buddha. Tuan-tuan pergi dengan Buddha, semua macam tu. Bayangkan kalau semua nak baik macam Sami belaka, niat jadi Sami belaka, hancur dunia ni. Ya. Tak boleh. Ya. Mereka kaji satu agama. Ambil Hindu, yang paling baik Sami Hindu. Bayangkan kalau semua jadi Sami Hindu belaka, tak hancur dunia ni. Ya. Tak boleh. Akhirnya mereka kaji agama Yahudi. Yahudi awal-awal mereka tolak. Yahudi lagi tak boleh. Sebab Yahudi dia menganggap bangsa dia saja mulia, bangsa lain semua hina. Tak boleh. Ini bukan boleh bangsa nak mengimpas dunia, tak boleh. Akhirnya dikaji Islam. Sebut Islam, dia kata Islam tak boleh. Pasal apa tak boleh Islam? Dia kata pertama, Islam ni agama yang tidak adil, agama yang bagi harta pusaka lelaki perempuan tak adil. Dia bayang sebab ya, kata Syekh Qardawi, orang yang kepala dia dah ada sikap anti-Islam, kalau dia tahu tu Islam, dia akan reject. Tapi kita senarai sebut sifat-sifat yang ada dalam Islam, ciri-ciri kebaikan Islam satu-satu. Saya pernah jumpa seorang Cina dulu. Saya tanya dia, cuba kamu senarai pada saya 20 sifat pemimpin yang kamu nak. Tuan-tuan nak pemimpin macam mana? Pemimpin negara macam mana? Cirikan sifat pemimpin yang kita mahu. Dia senarai satu 20. Saya beritahu dia, 20 ni lah ciri-ciri yang Islam tetapkan. Inilah ciri Islam. Inilah ciri yang Islam tetapkan bagi syarat bagi seorang pemimpin. Ya, yang adil, yang berwibawa, tidak khianat, yang jujur, yang amanah, yang jaga hak, tidak zalim pada rakyat. Senaraikan semua. Semua sifat tu ada pada Islam. Tapi dia kata kalau Islam kami tak nak. Sifat ni kami nak. Air ni kalau kita bagi, cabuk ni, tika ni, ya, bagi dia minum. Sedap lah air ni. Best lah air ni. Air apa ni? Dia puji-puji, kita pun buat keluar. Wai kau, patut tak sedap pun. Dululah, cerita dulu di Jengka ni. Ada seorang cikgu yang suka nikah sekolah, bawa air gau. Pengetua komplain, tak ada air lain ke? La ilaha illallah. Masuk air juga pengetua pun. Apa duk sakut sangat? Tak, dia kata bukan takut Ustaz, hijau dengan putih ni bahaya. Air Zam-Zam, dia minum, dia puji, bagus, sedap, bagus. Air apa ni? Zam-Zam. Terus, oh Zam-Zam. Makna apa dia? Kata Syekh Qardawi, kalau dia tak tahu tu Islam, dia terima. Tapi bila sebut Islam, ditolak. Maknanya jenama yang telah dirosakkan oleh musuh. Ya. Jenama yang dirosakkan. Ya. Padahal bahannya bagus. Islam ni satu agama yang bagus. Ya. Tapi ya, puak-puak Yahudi Madinah, dia ni kaya kerana orang Islam pecah. Aus dan Khazraj dia balah lama 300 tahun dia bermusuh. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi satukan Aus dan Khazraj.
Hidup harmoni, aman, damai. Masya Allah. Ekonomi pun jadi kuat, perpaduan pun jadi kuat. Lalu puak-puak Yahudi bimbang, dia kata tak boleh biar ni, tak boleh. Kalau kita biarkan Aus dengan Khazraj bersatu, habis kita. Ya. Lalu dihantar pemuda-pemuda dia untuk mengapi-ngapikan permusuhan. Ya. Ini perangai Yahudi. Dia pergi berjumpa dengan golongan Khazraj, kabilah Khazraj. Dia kata, dulu kamu dikalahkan oleh Puak Aus dalam perang Al-Ba's. Ada satu perangan dulu. Perangan tu sangat menghinakan sebab kabilah besar, kabilah Khazraj. Aus ni kabilah yang kecil. Tapi dia pernah mengalahkan kabilah Khazraj dan menghina kabilah Khazraj. Lama dah sebelum hijrah lagi, sebelum Islam lagi. Yahudi ni mari cucuk api ni. Jadi batu api. Duk laga-lagakan, duk ingat cerita-cerita lama. Ya, takkan kita nak bincang balik dulu macam mana kita teruk. Pikul baja tu cak dacing tau. Takkan tak ingat. Oh, diungkit balik. Ditimbulkan balik sejarah selama. Akhirnya balah tuan-tuan. Berkelahi Aus dengan Khazraj, bergaduh. Nabi datang. Nabi dapat berita Aus dan Khazraj tengah balah. Nabi datang. Nabi kata, ittaqullah, bertakwa pada Allah. Kenapa kamu dengar bisikan syaitan? Bisikan-bisikan jahiliyah. Sedangkan Allah Ta'ala telah menyatukan kamu dengan agama Allah. Allah menyelamatkan kamu daripada kecelakaan. Allah menyelamatkan kamu di tepi jurang api neraka. Dan aku masih ada bersama kamu. Bila Nabi sebut demikian, barulah mereka insaf, sedar rupanya kita dihasut oleh musuh nak laga-lagakan kita. Lalu mereka menangis berpelukan. Aus dan Khazraj berpeluk minta maaf. Ya. Dan turunlah ayat Quran. Sempena peristiwa ni turun ayat Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu semua dengan agama Allah. Jangan berpecah. Dan ingatlah nikmat Islam yang Allah bagi pada kamu, dengan nikmat itu Allah mempersaudarakan kamu. Dan dengan nikmat itu Allah selamatkan kamu waktu beratur-betul di tepi jurang api neraka. Masya Allah. Yalah, sahabat Nabi, walaupun dia sahabat Nabi, dia ni manusia. Pernah satu hari, ya, Abu Zar balah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hamba. Mak dia orang kulit hitam, dia pun kulit hitam. Bila balah, lalu dipanggil Abu Hurairah tu dengan panggilan yang menyebabkan Nabi marah. Ya ibna mur'atus sauda, hei anak kepada hamba abdi berkulit hitam. Ya. Nabi dengar. Ya. Nabi kata, ya Abu Zar, inna fika mru'um fika jahiliyah atau kama qala. Rupanya kamu ni ada lagi perangai jahiliyah dalam hati kamu ni. Menganggap bila orang kulit hitam hina. Baru ni kawan saya ambil gambar. Amalah duk. Dia kata gelap lah ustaz. Dia kata ejah lah sikit, kan kamera kan boleh ejah. Tak, dia kata ni gelap semula jadi. Gelap semula jadi, tak boleh ejah lah tu kan. Memang kawan sebelah saya tu memang gelap sungguh. Nak ejah macam mana? Kamera boleh ejah, dia tak boleh ejah. Tak, tak ada kelebihan yang hitam yang putih. Banyak sahabat kulit putih. Nabi panggil Bilal bin Rabah, hamba abdi asal Bilal ni. Bilal bukan Abu Hurairah, Bilal. Bilal ni hamba abdi, anak kepada hamba abdi yang kulit hitam.
Bila dipanggil, wahai anak hamba Abdi, Nabi tegur. Rupanya ada lagi perangai jahiliah dalam hati kamu. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Saya nak bawa kita semua kepada satu hadis. Ya, mudah-mudahan usikum wa iyaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, apabila seorang keluar daripada rumahnya hendak pergi menunaikan sembahyang, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqil mamsha hadha. Lalu kata Nabi SAW, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, demi hak orang yang memohon kepadamu dan demi hak perjalananku ini, sesungguhnya aku tiada keluar rumah kerana sombong, kerana riak ataupun ingin termasyhur. Aku keluar kerana menjaga diri daripada kemurkaanmu dan menuntut redamu. Aku mohon kepadamu untuk menyelamatkan daku daripada api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah Ta'ala menyerahkan 70,000 malaikat memohon ampun untuknya, dan Allah menghadapkan rahmatnya kepadanya hingga selesai dia melakukan sembahyang. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang keluar rumah, ambil air semayang, datang jalan ke masjid, doa pada Allah Ta'ala 3 perkara. Pertama, ya Allah, aku keluar ni bukan untuk sombong, bukan untuk megah, aku berjalan ni untuk cari redha-Mu ya Allah. 1. Yang kedua, ya Allah, ya Tuanku, aku mohon padamu dalam perjalananku ini, ya, supaya aku ni, ya, supaya aku sentiasa dapat redha-Mu dan tidak termasuk golongan yang dimurkai oleh-Mu. Yang 2. Yang 3, aku mohon padamu ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka, ampunkan dosa-dosaku. Itu 3 benda. Tuan-tuan, bila ambil air semayang daripada rumah, keluar pada rumah, minta doa pada Allah. Tak ingat bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak apa. Apa benda doa dia? 3 benda. Ya Allah, aku keluar pada rumahku ni bukan untuk sombong, tapi untuk mencari redha-Mu. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, kamu jaga aku daripada kemurkaan-Mu, azab api neraka-Mu, dan ampunkan dosa-dosaku. Yang ketiga, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau masukkan aku di kalangan golongan yang diredai oleh-Mu. Nescaya Allah, kata Nabi, Allah Ta'ala hantar kepada orang yang doa demikian 70,000 malaikat. 70,000 malaikat ikut dia, bersama dia, doa kepada Allah Ta'ala sampai dia selesai sembahyang. Apa doa malaikat tu? Dalam hadis lain dia kata doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmati dia. Sampailah dia keluar pada masjid, sampai dia selesai sembahyang. Hadis riwayat, ya, Sayyid Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Ahmad, Abu Khuzaimah, Ibnu Majah, bersumber daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini satu hadis yang menunjukkan pada kita, bila kita keluar, jangan kita keluar jalan saja. Walaupun ada satu hadis Nabi kata, siapa-siapa yang keluar pada rumah dia berjalan, maka setiap langkahnya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Setiap langkahnya diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab tu para ulama dulu, para tabi'in pun, para sahabat Nabi, kadang-kadang dia sunat dia keluar mari ke masjid jalan lain, balik ikut jalan lain. Tuan-tuan, mari ikut jalan ni, balik pusing ikut bandar ni dulu. Kena pahala banyak lah. Tapi kita nak cepat. Kadang-kadang kita jogging tak apa, lagi jauh lagi bagus, tapi masjid ni lagi dekat lagi bagus. Dan satu lagi hadis daripada Nabi SAW, Nabi kata, membana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah Ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana mengharapkan redha Allah Ta'ala, ya, kita buat masjid, kita bina masjid nak cari redha Allah, bukan nak cari nama, bukan nak kemegahan, nak cari redha Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala mendirikan baginya sebuah mahliga dalam syurga.
Ya. Ada satu riwayat zaman tabi'in, sebuah masjid dibina, lalu jawatan kuasa masjid pergi berjumpa dengan gubernur, ya, minta sumbangan gubernur. Biasalah minta sumbangan daripada gubernur. Gubernur kata aku boleh bagi, tapi kalau boleh masjid tu buah nama aku lah, buah nama dia. Kata jawatan kuasa masjid, memang kami cadang nak buah nama tuan gubernur. Kalau orang makan jet, kita jet sikit dia terangkat tu, tuan-tuan. Ya. Kawan tu asalnya tak nak buah nama dia, tapi gubernur kata boleh, tapi syarat buah nama aku lah. Kata tak kuasa, memang kami cadang nak buah nama tuan. Oh, setuju. Bagi sumbangan derma, buat masjid. Lalu gubernur tadi bermimpi, nama dia, nama pada masjid tu, papan masjid tu buah nama dia, sekumpulan burung terbang dipatuk tali, gigit tali, jatuh nama dia, naik nama lain, nama baru, nama Fandak. Ya. Dia mimpi sekumpulan burung patuk tali, jatuh, ambil satu banner lain, buh nama masjid tu, nama baru, nama Fandak. Gubernur tadi bangun tidur terkejut, dipanggil datang kuasa masjid, panggil. Dia kata aku mimpi, aku bermimpi sekumpulan burung dipatuk nama aku, nama aku jatuh. Ni orang pemimpin ditakut tuan-tuan kalau barang jatuh-jatuh ni. Ya. Tambah kalau orang politik mimpi jatuh ni, alamak nak kalah lah tu. Ya. Tak, dia kata aku mimpi burung jatuhkan nama aku, naik nama Fandak. Aku nak tanya, siapa di kalangan kamu nama Fandak? Dia kata tak ada. Tak ada. Seorang pun tak ada. Tak ada. Imam bukan Fandak. Bilal bukan. Dia kata siapa yang nama Fandak? Dia kata tak ada. Dia kata kamu balik, cari siapa nama Fandak, bawa dia jumpa aku. Kawan tu masih balik, kata mana ada Fandak kampung kita. Cari tak ada. Lama termenung, rupanya baru teringat ada seorang lelaki, nama dia Fandak, tapi dia dipanggil dengan nama lain. Macam kita lah, Pak Awang nama Yusuf, nama Darus, nama hebat, tapi panggil gelaran kampung. Kata dia, seorang laki-laki miskin, peminta sedekah, rumahnya belakang masjid, dia seorang nama Fandak. Lalu dibawa dia jumpa gubernur. Gubernur kata aku mimpi sekumpulan burung patuk nama aku jatuh, naik buah nama kamu. Pasal apa? Kata Fandak, mana aku tahu, kamu yang mimpi. Bukan aku yang mimpi. Taklah betul aku mimpi, tapi pasal apa? Mana aku tahu. Kawan ni pun dua bendul, dia kata boleh jadi nama tuan tak sesuai lah, buah nama saya lah pula. Ya. Kata gubernur tu boleh, tapi pasal apa nak buah nama awak? Mana aku tahu. Akhir gubernur tanya, berapa sumbangan kamu buat masjid ni? Dia kata tak ada. Tak ada sikit pun. Tak ada. RM10 pun tak ada. Tak ada. Aku orang susah, aku miskin. RM1 pun tak ada. Dia kata kalau dah tak ada semua, takkan nak buat nama kamu. Dia kata bukan aku mimpi, kamu mimpi. Buh je lah. Tak, aku nak tanya kamu, derma kamu tak bagi? Tak bagi. Ada tak kamu tolong buat banner ni? Banner buat tiang ke, lantai ke, gotong royong ke tu? Dia kata tak ada. Sikit-sikit pun tak ada. Tak ada. Pasal apa nama kamu? Aku tahu. Okey.
Kamu ada tak buat apa-apa kebajikan? Buat hantar air ke, ustaz mari kuliahkan bawa air ke, ataupun sedia makan lepas kuliah. Malam ni ada? Tak ada. Dia kata tak ada. Baik, cuba kamu ingat apa-apa saja yang pernah kamu buat untuk masjid tu. Dia kata, Tuhan, saya ni orang miskin, orang susah, ya, saya tanggung keluarga hidup ni dengan orang derma, orang sedekah. Saya tak mampu nak sedekah. Kalau Tuhan tanya apa kebajikan yang saya buat pada masjid ni, kalaupun ada sekali. Ada sekali. Apa dia? Saya balik daripada bandar nak pergi ke rumah, budak-budak bermain pasir, timbunan pasir. Pasir itu buat masjid. Bila budak-budak ni main pasir tadi berselerak, saya ambil kayu, saya kumpulkan balik pasir itu. Saya kumpulkan balik. Kalaupun ada kebajikan, itulah sikit. Sikit itulah. Kumpulkan balik pasir berselerak, letakkan balik. Kata gubernur, kalau banyak tu takkan buh nama kamu. Kalau sekadar duk kait pasir, takkan nak buh nama kamu. Kata dia, bukan, terpulang pada Tuhan lah. Mungkin nama Tuhan tak baik ke nama saya, mungkin sekali-sekala. Tuan-tuan sekalian, anda sebut ini masjid cantik, Masya Allah, yang ada harta. Ni'mal malus soleh lirajulis soleh. Alangkah bahagianya orang yang soleh memiliki harta di tangan orang yang soleh. Alangkah untungnya harta yang baik duduk pula di atas tangan yang baik. InsyaAllah sahabat-sahabat kita mari derma, ada yang tak nak beritahu, ada yang minta jangan sebut nama, ada macam-macam, tapi masing-masing buat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Saya waktu lalu kat sini kata tak ada satu masjid, rumah banyak ni, ya. Anda pernah beritahu nanti besar, tak boleh ke buat satu peraturan, pemaju perumahan kena banner, bukan sedia tapak, kena banner surau. Tahu dah perkampungan Islam. Imam Ghazali, tuan-tuan, bila murid ditanya, wahai guru, apa tanda seorang tu bersyukur pada Allah? Lalu kata Imam Ghazali, kalau kamu nak tahu orang tu bersyukur tidak pada Allah, kamu pergi masuk kampung. Cuba kamu tengok taman perumahan, ada tak rumah Allah di situ? Ya. Kata setengah-setengah, rumah manusia banyak, rumah Allah satu pun tak ada. Lalu murid ini tanya, bagaimana kalau saya pergi taman perumahan, rumah ada, rumah Allah ada? Kata Imam Ghazali, cuba kamu tengok makna yang lebih makmur, rumah manusia ke rumah Allah? Kadang-kadang kita pergi rumah manusia hebat-hebat, tuan-tuan, ada kolam renang apa semua, mai rumah Allah teruk, masjid-masjid teruk, selipar kena kerat, selipar kerat, setengah-setengah masjid tu kerat depan, kerat belakang, sikit je tengah. La ilaha illallah. Kadang-kadang masuk tandas, minta maaf lah, masuk tandas kunci pun tak ada. Oh, masuk buang air kunci tak ada, ni sakit jiwa betul-betul. Ya. Nak buang air lagi, nak pegang pintu lagi. Ya. Masa buang air pegang, masa nak basuh, pintu ni pula lepas terbuka. Ya. Oh, sakit jiwa tu kan. Bunyi orang langsung je. Padahal kunci bagaimana pun. Imam Ghazali kata, cuba kamu tengok rumah manusia hebat-hebat, cantik, rumah Allah. Kata murid dia, bagaimana kalau rumah manusia pun cantik, rumah Allah juga cantik? Oh, macam sini rumah Allah hebatlah. Ya, cantik, Masya Allah. Semoga diberkati Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, kamu datang waktu subuh, kamu tengok berapa ramai yang sembahyang subuh, itulah bilangan penduduk perumahan itu yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila Fadil Ustaz Azri tadi cadang,
supaya masjid kita ni mari semain subuh macam semain Jumaat. InsyaAllah kita boleh test pagi besok. Berapa ramai yang mari waktu subuh, itulah bilangan penduduk taman tu yang bersyukur pada Allah. DC Maghazali dia jadi indikator penunjuk. Sekarang membina masjid, alhamdulillah siap. Tanggungjawab kita memakmurkan masjid. Speaker belum ada lagi, mikrofon belum ada, aircon pun malam ni untuk ustaz seorang je. Doktor minta maaf lah, macam mana tak boleh kongsi. Asas sahabat-sahabat kita yang Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah dah buat. Saya ingat Sayyidina Osman bin Affan bila hijrah ke Madinah, ada satu perigi Yahudi punya, dia jual air tu. Siapa nak ambil air tu, dijual air. Dia jual air. Sahabat-sahabat mengadu, orang miskin tak boleh nak beli, duit tak ada nak beli air. Yahudi jual air dengan harga mahal. Sayyidina Osman bin Affan fikir macam mana supaya orang miskin boleh juga dapat air. Maka dia hantar utusan runding dengan Yahudi itu nak beli perigi itu. Yahudi tak nak jual. Yahudi tak nak jual. Kata Sayyidina Osman, aku beli separuh harga, separuh perigi. Kamu ada separuh, aku ada separuh. Dia beli separuh perigi. Kata Sayyidina Osman, boleh. Yahudi kata setuju. Isnin Sayyidina Osman punya, Selasa Yahudi punya, Rabu Sayyidina Osman punya, Khamis Yahudi punya. Bergila-gila hari. Yahudi tu dapat bayaran besar. Sayyidina Osman bayar separuh pergi. Dia kata Osman mesti kaya, nanti dia boleh jual air, dia mesti kaya. Tapi Sayyidina Osman bin Affan dia tak jual. Hari telaga tu milik dia, dia bagi free air tu. Siapa nak mari ambil, mari ambil. Jadi sahabat-sahabat yang miskin kaya pun mari ambil air. Air Selasa Yahudi punya, Yahudi jual, tak ada orang mari beli. Tak ada. Rabu hari Sayyidina Osman berebut pakai ambil air. Khamis orang tak mari. Akhir daripada harga yang mahal diturun harga yang murah, orang tak beli juga. Akhir Sayyidina Osman beritahu, aku cari nak beli semua. Dia setuju jual lah. Setuju jual. Berapa? 8 dirham. Beli separuh pergi 200 dirham. 200 dirham. Beli kali kedua separuh lagi 8 dirham. Yahudi kata mana boleh? Kat sebenarnya terpulang. Kalau kamu tak nak jual tak apa. Tapi dia fikir buat apa dia ada, sebab orang tak beli dah air dia. Akhir dijual. Harta sedekah wakaf Sayyidina Osman bin Affan sampai ke hari ini masih ada, dan dialah harta wakaf yang paling besar di dunia. Ada bank pun, ada bank yang mengurus wakaf Sayyidina Osman bin Affan sampai ke hari ini. Tuan-tuan, kalau orang minta wakaf tanah, wakaf lah, sampai kiamat kita pahala. Kita bina masjid, Masya Allah, besar pahala. Orang yang nampak pahala akhirat, dia tak sayang harta dia ada. Almarhum Tuan Nazir dia kata dia, tukarkan duit kita biar jadi pahala, sebab di akhirat duit tak laku, yang laku pahala. Kita pergi ke Amerika, ringgit Malaysia tak laku, yang laku dolar. Tukar dolar pergi sana, tukar rial Saudi pergi Mekah. Kita nak pergi ke akhirat, tukar jadi pahala. InsyaAllah malam ni kita lancar tabung. Ada tabung tu? Ada. Jangan pejam mata waktu lalu. Ada seorang Allah, dia bawa RM20, RM50 nak beli barang, RM5 nak sedekah. Waktu tabung lalu dia terlelap, member pusing ambil bom. Lepas main Jumaat, singgah kedai, tengok-tengok tinggal RM5. Mana pergi 50? Masuk tabung dah. Start motor semula, pergi minta balik dengan Tok Imam tu kan. Duit nang betul.
Ada satu masjid di Pahang ni, seorang hamba Allah, dia masuk 1000 setiap hari Jumaat. Dia masuk 1000, dia tengok tak ada tulis apa-apa tulis. Tak ada tulis. Minggu depan dia masuk lagi 1000. Dia tengok jumlah kutipan Jumaat tak ada 1000. Biasa dapat 300, 200, 300. Dia masuk 1000. Minggu ketiga dia masuk lagi 1000. Dia tengok tak ada tulis juga. Dia jumpa Pak Imam. Minta maaf Pak Imam, saya bukan nak tuduh siapa-siapa, cuma nak cek je. 3 minggu berturut-turut saya masuk tabung 1000 setiap minggu. Tapi saya tengok tak ada catatan di situ. Kata Pak Imam, betul ke? Kata betul. Sah? Tak apa. Sebab yang kira duit ni seorang je. Yang kira duit tabung ni seorang je. Senanglah. Pegang seorang tu. Pegang, tanya, akhir mengaku pinjam dulu. Dia kata saya nak pinjam dulu 3,000 tu. Memang ada pinjam dulu. Sebab tu saya tak tulis pinjam dulu. Pinjam dengan siapa? Pinjam dengan tabung ni lah. InsyaAllah. Di Pahang, tuan-tuan sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati dan menjadikan masjid kita makmur. Kita dah bina, sahabat-sahabat kita yang dah ada infak, semoga Allah terima sedekah mereka, jariah mereka. Ramai yang ada ambil gambar EBA seluruh negara, ada yang back in. Kita pun tak tahu berapa siapa yang masuk, siapa derma, wallahu a'lam. Masing-masing mengharapkan ikhlas pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, tuan-tuan makmurkan masjid ni, jaga sembahyang waktu. Kena tutup dengan kata-kata guru saya, sesiapa yang waktu dunia Tuhan tak pilih sebagai tetamu, jangan mimpi nak ditamu Allah di akhirat. Sesiapa yang dunia pun Tuhan tak pilih dia sebagai tetamu Allah, jangan mimpi nak ditamu Allah Ta'ala di akhirat. Mudah-mudahan Allah pilih kita, dipermudahkan semayang kita setiap waktu di masjid, dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat kita dirahmati dan berkati oleh Allah Ta'ala. Maaf salah silap kasar bahasa, panjang umur, jumpa semula insya-Allah pada masa-masa akan datang. Dan insya-Allah masjid ini saya doakan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.